الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita sambung balik pengajian kita hari ini dalam masalah bab zakat. Bab zakat ni masalah bab panjang. Bab zakat dan bab haji masalah yang panjang. Cuma kita pada hari ini hanya pengenalan secara ringkas berkaitan dengan dua pembahagian ilmu ini sahaja. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain ya amin ya rabbal alamin. Wa amma zakatu dan ada pun itu wahia rabi'u arkanil islami, iaitu daripada rukun Islam yang keempat. Fatajibu ala kulli muslimi, dan diwajibkan ke atas setiap yang muslim. Dia kena faham muslimat syarat wajib zakat dia ada 5 kata para ulama. Ada 5 syarat wajib zakat. Yang pertama, syarat wajib zakat mestilah Islam. Orang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Yang kedua, yang diwajibkan zakat syarat kedua mestilah merdeka. Sebab apa? Kerana hamba tidak memiliki hak bagi pemilikan harta. Yang ketiga, mestilah pemilikan yang sempurna. Maknanya ia memiliki harta tu secara sempurna, kerana mengeluarkan bagi hamba mukatab, iaitu hamba yang dikhitbahkan. Yang keempat, pemilikan mestilah pemilikan yang tertentu. Maksud apa pemilikan tertentu? Yakni mestilah hamba tadi mestilah pemilikan tertentu. Yakni apa? Bukannya harta tadi harta milik umum. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebun sawah padi tapi diwakaf untuk madrasah. Sawah padi wakaf untuk madrasah. Maka sekarang ni tak tertentu pemilikan, maka tidak diwajibkan zakat. Dan juga syarat yang kelima, mesti yakin ada pemilik. Kalau harta tadi milik janin. Ni kalau dalam kitab fiqh biasa masalah ni timbul, iaitu yakin ada pemilik. Ia sebab kalau contoh berlaku masalah, seorang tu dia meninggal, harta dia difaraikan, kemudian isteri dia mengandung ketika dia meninggal, maka anak dalam kandungan dia ada hak harta pemilikan. Cuma sekarang ni tak yakin beranak ke tak. Yakni beranak tadi beranak baik ke tak. Jadi kata para ulama, tidak dikenakan zakat lagi. Jelas dah? Baik, sambung. Fatajibu, dan diwajibkan ala kulli muslimi, di atas orang Islam. Orang Islam yang mana? Orang Islam yang cukup syarat-syarat tadilah. Ma'rifatu anwa'i amwalil wajibati fiha, mengetahui jenis-jenis harta yang diwajibkan padanya, yakni diwajibkan zakat padanya. Apa harta-harta yang diwajibkan zakat? Wahya, dan iaitu an-na'amu, haiwan ternakan. Dalam mazhab Syafi'i, haiwan ternakan yang kena zakat hanya 3. Unta, lembu, kambing. Kuda dalam mazhab Syafi'i tak kena zakat. Mazhab Hanafi,
kuda kena zakat, tapi mazhab Syafi'i tak kena zakat. Yang kedua, mestilah an-naqdan. Naqdan ni harta, tapi nisab bab haiwan ternakan tu panjang. Ana tak sebut lah. Sebab dia ada 40 berapa. Lepas tu 120 berapa, 400 berapa. Dia ada pembahagian dia kalau kambing. Lembu pula banyak ni berapa. Unta ekor berapa. 8 ekor berapa. Dia ada hak dia. Jadi hak tu kita tak sebut lah. Sini mak. Yalah dah. Wan naqdan, dan juga harta emas perak. Emas perak sekiranya simpanan ataupun perhiasan yang maka dikenakan zakat. Adapun emas perak yang menjadi perhiasan yang mubah, maka tidak dikena zakat. Emas perak kalau digunakan untuk simpanan, cukup nisab, cukup haul, kena keluar zakat. Baik, berapa nisab dan haul? Nisab dan haul, nisab dia 85 gram emas. Nisab 85 gram emas. Kalau perak 588 gram. Ni nisab emas dan perak. Dan mesti cukup haul. Sepanjang tempoh setahun ni tidak ada yang memutus. Kalau putus, kena start haul baru mula. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebut tadi, tidak dikenakan pada perhiasan yang mubah. Selain daripada perhiasan yang mubah kena. Maksud mana? Perhiasan yang haram. Contohnya, orang lelaki pakai emas lebih daripada 85 gram sekalipun untuk perhiasan, tapi perhiasan tak di perhiasan yang haram, tetap kena zakat. Ataupun orang puan yang pakai perhiasan, tapi perhiasan tadi lebih daripada uruf. Dia uruf kalau di Malaysia, lain negeri lain uruf. KK insyaAllah nak minta pentadbiran Darul Ihsan, letak dalam Facebook uruf negeri-negeri. Dia akan ada uruf negeri tu berapa. Ada hak sekilo, ada hak 800 gram lebih. Dia ada uruf termasing. Jadi kalaulah lebih pada uruf tu, tetap kena zakat. Faham tak? Berapa zakat yang dikenakan pada emas perak? Zakat emas perak kena 2.5% daripada harta tersebut. Wattijarah, dan juga zakat tijarah. Zakat tijarah ni adalah zakat perniagaan. Zakat perniagaan, perniagaan dikenakan zakat. Cuma dia ada syarat tambahan. Mestilah harta tadi, syarat tadi 5 terpakar. Lepas tu dia ada syarat tambahan. Syarat tambahan dia benda, mestilah mempunyai niat untuk meniaga. Dia beli barang tadi memang niat untuk meniaga. Yang kedua, perniagaan tadi perniagaan yang halal. Kalau perniagaan yang haram tak kena zakat. Baik, berapakah nisab zakat perniagaan ni? Nisab zakat perniagaan sama seperti nisab emas, iaitu 85 gram. 85 gram ni kita tak berapa ribu. Ikutlah 85 gram. Maksudnya kita capur belakang harta-harta kita tadi 85 gram emas, maka kena zakat. Kalau kita tengok dalam fatwa Johor rasa silap fatwa Johor, dia senaraikan harta yang perlu dikira untuk penentuan zakat. Kita nak kira 85 gram emas tu, pertama barang-barang perniagaan. Yang kedua, wang tunai di tangan. Yang ketiga, wang tunai di bank. Yang keempat, hutang niaga yang dijamin dibayar semula. Yang keempat, pelaburan jangka masa pendek. Kena gabung belaka 5 ni untuk menentukan cukup tak 85 gram emas. Cukup tak harta 85 gram emas. Dia setahun. Kalaulah dalam tempoh setahun tu dak cukup 85 gram emas, maka terputus haul. Ha? Cuma masalah haul, anda pun ingat semua. Haul jangan ikut bulan Masihi. Mesti ikut bulan Hijri. Sebab apa? Dia beza setahun Hijri dengan Masihi 10 hari.
Jadi, kalaulah dia ikut Masihi, maka bulan Islam ni cepat 10 hari. Jadi, kalaulah dia ikut bulan Masihi, sebenarnya dalam masa tempoh 30 tahun, dia akan kurang setahun untuk bayar zakat. Sebab tu, hati-hati dalam masalah ni. Faham dah? Zakat perniagaan ni dalam setahun tu sampai 85 gram ke 85 gram tu kena kekal dalam setahun? Kekal dalam setahun. Kekal dalam setahun. Baik, sambung. Warikas dan juga harta rikah. Harta rikah ni benda harta rikah, iaitu harta yang tertanam dalam bumi. Harta karung lah kita mudah sebut. Harta karung yang tertanam dalam bumi milik orang jahiliah. Kalau bukan milik jahiliah, contoh kita temu harta tadi, ada harta orang Islam. Maknanya benda dia tulis duit Islam. Hak milik Osmaniyah ke Abbasiyah ke, hak tu tidak jadi rikas, dia akan naik jadi hak milik kerajaan. Dia harta rikah jadi milik kita, harta rikah jadi milik kita. Sebab tu kita kena keluar zakat. Tapi syarat dia mestilah jahiliah. Yang ni benda tidak sampai Islam pada dia, ataupun dia zaman itu zaman sebelum Nabi diutuskan, sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Itu disebut zaman jahiliah. Bukan. Harta tu adalah milik kaum yang tidak sampai Islam. Harta tu milik kaum yang tidak sampai Islam, ataupun kaum tu hidup sebelum Nabi diutuskan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Yalah. Syarat yang kedua untuk kena harta rikas, mestilah harta tadi emas dan perak. Kalau tak kena emas perak, kalau bukan emas perak, maka tidak jadi lah. Mesti emas perak. Kemudian diwajibkan juga cukup nisab. Kalau emas perak tapi kena cukup nisab. Nisab dia berapa? Nisab dia, nisab emas sama macam nisab emas perak. 85 gram kalau emas, 588 gram bagi perak. Mesti sama dengan nisab tadi. Sama je nisab. Tidak disyaratkan haul. Tidak disyaratkan haul. Cuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zakat dia banyak mana? Kena buat keluar 20% daripada harta kita temu. 20% daripada harta kita temu. Wal ma'dan. Ma'dan ni benda biji. Biji emas dan biji perak. Zakat biji lah. Ulama bahas petroleum ni kena tak zakat. Mu'tamad mazhab Syafi'i, petroleum tak kena zakat ma'dan. Tapi dia kena zakat kalau digunakan untuk perniagaan. Berapa zakat dia? Dikenakan zakat apabila cukup nisab. Tidak disyaratkan haul. Berapa kena zakat? Zakat dia adalah rubul ush. 2.5%. Wal mu'asyirat. Dan juga mu'asyirat. Mu'asyirat ni benda mu'asyirat. Mu'asyirat ni iaitu tanaman. Zakat tanaman. Zakat tanaman. Yang kena zakat tanaman hanyalah bijian dan juga buah-buahan. Bijian, semua jenis biji yang kena. Gandum, jagung, padi, semua kena. Adapun buah-buahan yang kena zakat hanyalah kurma dan anggur sahaja. Nisab dia banyak mana? Nisab dia kalau ikut gantang Malaysia 363 gantang Malaysia. Baik, sambung. Wahiyah al-hububu was-samar, iaitu hubub. Hubub ni benda bijian. Semua jenis bijian kena zakat. Was-samaru, dan juga samar. Samar ni benda samar, buah-buahan. Buah-buahan yang kena zakat hanyalah kurma
dan juga anggur yang dikeringkan sahaja. Syarat mesti dikeringkan dulu. Fala zakata fima siwa an-na'ami was-sa'imah. Tidak dikenakan zakat selain daripada sa'mi, tidak dikenakan zakat na'ami sa'imah. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga baginya tidak dikenakan na'ami sa'imah ni, iaitu binatang yang makan di padang ragu. Tidak dikenakan zakat pada binatang yang makan dia di padang ragu. Binatang tadi kalaulah dia tidak dikenakan zakat siwan na'ami sa'imah. Tidak dikenakan zakat binatang yang makan dia itu kita beri. Dia kena zakat kalaulah dia tu makan di padang ragu. Padang ragu tadi pula ada syarat. Ana ulang mula dia pelik sikit bagi ni. Alulah kuarantin makin bertambah ni. Ulang mula. Wala zakata fima siwan na'ami sa'imah. Tidak dikenakan zakat melainkan binatang yang makan dia itu di padang ragu. Binatang hok makan di padang ragu sahaja hok kena zakat. Selain daripada hok makan di padang ragu, tidak dikenakan zakat. Contoh binatang tadi kita wis sendiri makanan. Kita pergi mesin rupu, kita sendiri beli meh, kita beri ke dia. Hak tu tidak dikenakan zakat. Hak kena zakat ni guna? Kita lepas dia. Kita lepas pergi kepada ragu, dia ragu sendiri makanan. Maka hak tu baru kena zakat. Pada ragu pula tadi ada syarat-syarat yang panjang pula. Pada ragu tadi milik siapa, adakah disewa ataupun guna. Hak tu kita letak dalam kitab-kitab mutawalat. Kita akan bahas lagi. Kalau pada ragu tu bukan maksudnya dia ambil ni pada ragu tu dia bagi kat lembu. Hak tu dikira seolah-olah kita sendiri gak giwi. Hak tu tak kena zakat. Kalau kita sendiri pergi makan, kita pergi mesin rupuk, kalau anda lah di padang ragut tadi kita pergi mesin, kita beri ke dia, maka hak tu cukup nisab, cukup haul sekalipun tidak kena zakat binatang ternakan. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga al-haulu laha, haul baginya, iaitu benda haul bagi binatang ternakan. Ni masalah zakat ternakan. Zakat ternakan disyaratkan haul. Wa kadza, dan begitu juga yushtaratu lin-nuqudi wat-tijarah, dan begitulah juga disyaratkan bagi zakat emas dan zakat perniagaan. Sama seperti zakat ternakan, disyaratkan haul. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga fi hadhil anwa', pada jenis-jenis ni mana? Zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat emas perak, nisabu aidan, nisab. Nisab disyaratkan. Berapa nisab kita sebut dah. Lembu, kambing, unta kek dia ana letak dalam grup Ana minta pentadbiran letak dalam grup Darul Ihsan, grup private tu untuk tuan ada buat nota khusus untuk private ni masalah ni. Ada pun bagi nakdan dengan tijarah sama 85 gram, kalau mah perak 588 gram. Wa wajibun naqdaini wat tijarah rubbul ushur, diwajibkan bagi zakat emas perak dan zakat perniagaan 1/4 daripada 1/10. Maksudnya 2.5%. Bila cukup haul, bila cukup nisab, kena buat keluar zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan ni banyak mana? 2.5%. Wa wajibul hububi was-samari, dan diwajibkan bagi biji-bijian dan juga buah-buahan. Buah-buahan tadi kita sebut dah berapa? Iaitu kurma dan anggur tadi tu, allati suqiyat bima'unatin nisfu ushrin wa bighairi ma'unatin al-ushru. Bagi suqiyat bima'unatin, yang mana diuruskan dengan sendiri, guna kudrat, kena guna pitih belanja, kita nak buat keluar, maksudnya kita upah guna mesin untuk buat tu, maka kena berapa zakat? Nisful ushur, 1/5 daripada 1/10.
5% lah mudah sebut. Maksud tadi, kalaulah tanaman kita tu sama ada tanaman buah-buahan ataupun bijian, kita proses itu, kita tanam tadi dengan guna mesin, buat keluar belanja kita. Lepas tu kita terpaksa siram sokmo apa semua, hak tu kena 5% zakat. Tapi kalaulah bighairi ma'unatin, tanpa perlu kepada belanja ni, yakni guna saluran, guna hujan je semata-mata, maka hak ni kena buat keluar zakat al-ushru 10%. Faham? Selesai. Hak ni orang panggil secara rekah lah ni. Sebab bab zakat ni panjang. Bab zakat ni antara bab yang cukup panjang. Oleh kerana kitab kita ni kitab Mubtadi, kita terpaksa ringkaskan. InsyaAllah lah kalau kita tengok keadaan balik macam mana, kalaulah masih ada kesempatan, kita sambung lagi dengan kitab-kitab lain insya-Allah. Wa zakatul fitri, zakat fitrah. Baik. Kita kena faham dalam masalah zakat ni ada dua. Dia ada zakat harta, yang kedua dia ada zakat badan. Zakat harta, mana zakat harta? Hak tadi kita belajar zakat harta. Zakat harta ni zakat perniagaan, zakat emas, zakat pertanakan, zakat pertanian, tu semua panggil zakat harta. Adapun zakat fitrah dipanggil zakat badan. Satu isu yang banyak orang kita tanya, mana tempat yang kita kena bayar zakat? Kita kena faham, zakat badan boleh kita bayar di mana-mana sahaja. Zakat fitrah, zakat badan, kita nak bayar mana pun tak ada masalah. Adapun zakat harta, kena bayar dekat mana harta kita berada, bukan tempat kita bekerja. Di mana harta kita berada. Contoh, kita bekerja di Kuala Lumpur, tapi pertanian kita ada di Pahang. Bila cukup haul, zakat pertanian tak ada haul. Bila cukup nisab, kena keluar zakat. Mana kena keluar zakat tu? Di Pahang. Dah kita kerja di KL. Sebab tu tidak tepat kita guna istilah kena keluar zakat tempat kita bekerja. Tak betul. Kena keluar zakat di mana harta kita berada. Contoh, syarikat kita CEO. Kita ada syarikat pertanakan. Tapi syarikat kita, pusat dia di mana? Di Kuala Lumpur. Harta kita, pertanakan kita buat di Pahang dan di Terengganu. Cukup haul, cukup nisab, kena bayar zakat di mana? Terengganu dan Pahang, bukan di Kuala Lumpur. Mazhab Syafi'i, haram kita buat keluar zakat lebih daripada 2 marhalah. Pada mana? Zakat harta. Zakat badan, tak ada masalah bayar mana-mana. Di mana tempat kita nak bayar, maka tidak timbul isu. Sebab setiap kali Ramadan akan timbul persoalan, zakat fitrah kena bayar di tempat kita kerja ke? Kita kerja KL, balik rumah mak di Terengganu, kena bayar zakat fitrah di KL ke di Terengganu? Nak bayar KL boleh, nak bayar Terengganu pun boleh. Tidak menjadi masalah. Kerana zakat badan, di mana badan kita berada, di situ kita boleh bayar zakat. Timbul pula isu, wajib ke bayar kepada kerajaan? Kata para ulama, kalau zakat harta afdal beri kepada kerajaan. Kalau kerajaan tuntut, wajib beri kepada kerajaan. Adapun zakat badan, sekalipun kerajaan tuntut, tidak wajib kita beri kepada kerajaan. Ia ada beza zakat badan dengan zakat harta. Hak ni boleh tengok dalam kitab-kitab mutawalat. Kita ringkaskan perbahasan tanpa menyebut khilaf-khilaf yang besar di kalangan para ulama. Wa zakatul fitri, dan juga zakat fitrah, wajibatun ala kulli muslimin, wajib kepada semua orang Islam. Idza fadalat, jika ada lebihan, an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailatuhu. Diwajibkan zakat pada semua orang Islam tadi sekiranya ada lebihan pada hartanya, pada simpanannya, dan simpanan orang yang wajib ke atas diri dia itu untuk kegunaan sehari semalam hari raya Aidilfitri.
Dia syarat zakat fitrah ni kata para ulama, pertama mesti Islam. Yang kedua syarat dia mestilah terbenam matahari pada akhir Ramadan dan dia sempat hidup sekejap di antara Ramadan dengan Syawal. Maksudnya contoh bayi dia beranak tu petang Ramadan, petang akhir Ramadan. Orang Terengganu panggil petang megang. Hari namak. Petang akhir dah. Beranak, seminit lepas dia beranak, orang banggari 2 minit lepas tu meninggal dunia. Dia sempat hidup sekejap Ramadan, sempat hidup sekejap di Syawal, maka diwajibkan zakat fitrah. Faham? Dan juga syarat ketiga, ada makanan di hari raya. Ni seperti mana pengarang kitab kita sebut. Ulama bahas satu isu. Kalau orang ada hutang lebih daripada harta wajib. Lebih daripada harta. Hutang tadi lebih daripada harta dia. Kata para ulama, wajib tak keluar zakat? Sebahagian ulama mewajibkan keluar zakat. Ni ada satu masalah lah, perbahasan. Baik, siapa wajib buat keluar zakat tadi tu? Orang yang wajib nafkah. Kalau suami, tak ada orang wajib nafkah atas dia. Jadi dia kena buat keluar sendiri lah. Adapun bini, siapa wajib nafkah atas dia? Tok lelaki. Maka tok lelaki, dia kena buat keluar zakat fitrah untuk bini dia. Faham tak? Arba'atu amdadin bimuddi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 mud daripada mud Nabi. Yakni satu sok lah. Satu gantang. Sebab 4 mud, 4 cupok, satu sok, satu gantang. Bila masa-masa nak keluar zakat ni? Kata ulama, di sana ada waktu yang harus. Waktu yang harus iaitu sepanjang tempoh daripada awal Ramadan sehinggalah bermula daripada awal Ramadan. Kemudian ada waktu yang wajib. Bila waktu wajib? Iaitu tenggelam matahari pada hari terakhir Ramadan, yakni masuk 1 Syawal. Adapun waktu sunat selepas daripada subuh hari raya Aidil Adha, sebelum solat hari raya Aidil Adha. Aidil Fitri, silap. Aidil Fitri. Selepas subuh hari raya Aidil Fitri, sebelum solat Aidil Fitri. Hak tu waktu yang sunat afdal. Waktu yang makruh ditakhirkan selepas daripada waktu salat. Tu waktu makruh. Waktu yang haram ditakhirkan sampai terbenam matahari hari raya Aidil Fitri, masuk raya kedua. Hak tu start waktu haram. Wajib ni terbenam matahari, yakni masuk 1 Syawal. Baik. Baik, sambung. Wa tajibun niyatu fi jami'i, dan wajib niat pada sekaliannya. Pada sekalian mana? Pada sekalian zakat-zakat. Zakat fitrah ke, zakat harta ke, semua diwajibkan niat. Tapi adakah wajib niat tadi masa nak ulur pitih? Tak. Boleh kita niat dulu baru kita beri. Tak ada. Salah. Wala yajuzu, dan tidak harus an yasrifa zakata wal fitrata illa ila hurrin muslimin, dan tidak seharusnya kita menghulurkan zakat tadi, zakat harta dan fitrah dan zakat fitrah, illa, melainkan syarat pertama mestilah hurrin, mesti merdeka. Sebab hamba tidak boleh memiliki zakat. Sebab hamba tidak ada hak zakat ke atas dia. Kalau dia terima zakat, maka zakat tadi akan naik kepada tuan dia. Semua jenis hamba tidak boleh menerima zakat melainkan hamba mukatab. Hamba mukatab tak wajib buat keluar zakat, tapi dia boleh menerima zakat. Hamba mukatab ni benda hamba yang dikhitbah oleh tuan dia.
Tuan dia kata, kalau mu nak merdeka, mu kena bayar ke aku 3,000, 5,000, 10,000. Hamba dia khitabkan dia. Dia ada hamba muba'at, ada umul walad. Hak tu panjanglah perbahasan, hak tu biar dulu. Yalah dah. Yang kedua, muslimin. Maka orang kafir tak wajib buat keluar zakat. Orang kafir tak wajib keluar zakat. Muttasifin bisifati ahadil asnafis samaniyah, dan juga bersifat dengan bersifat dengan salah satu daripada sifat yang 8 daripada asnaf zakat yang wajib boleh terima. 8. Kal fakir, seperti orang fakir, wal miskin, dan orang miskin. Okey, timbul semua isu orang tanya kita, apa beza fakir dengan miskin, Ustaz? Orang yang fakir, orang miskin, dua-dua tak cukup keperluan. Cuma fakir, keperluan tadi kurang daripada separuh daripada keperluan. Dia memiliki keperluan tapi separuh. Contoh, fakir dia memerlukan 10 perkara untuk keperluan dia. Dia lain keperluan kehendak dengan hawa nafsu lain. Lebih 10 keperluan, RM10 sehari keperluan. Tapi dia kurang daripada separuh. Maksud mana? RM3 je sehari. Kurang daripada separuh. Ada pun miskin ni dia keperluan dia 10, tapi dia ada sehari-sehari tu lebih daripada separuh. Maksud mana? Perlu 10, tapi dia boleh 7, 6, lebih daripada separuh. Faham tak? Kalau cukup separuh, lebih daripada separuh, lebih daripada keperluan, hak tu orang tak panggil miskin atau fakir dah. Boleh tak? Faham tak? Ni Ana permudahkan dah ni. Fakir kurang separuh daripada keperluan. Kalau miskin, lebih separuh daripada keperluan. Faham dah? Siapa lagi 8? Fakir, miskin, amil zakat boleh terima, amil zakat. Yang keempat, mu'allaf. Yang kelima, hamba mukatab, hamba yang dikhitbahkan. Yang keenam, orang berhutang, orang yang berhutang. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang ke-8, orang musafir yang kehabisan bekalan. Baik, timbul isu fakir. Baik, masalah fakir, masalah miskin itu ulang mula. Fakir, orang yang dia ini tidak, fakir dan miskin serupa je. Orang yang tidak cukup keperluan. Orang yang tidak cukup keperluan. Cuma fakir, dia memiliki kurang daripada separuh dari keperluan. Contoh, keperluan dia sehari-sehari RM10. Kurang separuh. Kurang dari separuh. Separuh dari RM10, RM5. Kurang daripada RM5 maksudnya. Ya ada RM4 je, RM3, RM2. Maka hukum dia fakir. Faham? Miskin kurang daripada keperluan, tapi lebih daripada separuh keperluan. Keperluan dia sehari RM10. Separuh daripada RM10, RM5. Tapi dia memiliki lebih separuh. Maksud mana? RM6, RM7. Lebih daripada separuh. Maka dihukumkan dia ketika itu miskin. Kalau cukup RM10, maka dia keluar daripada miskin dan juga fakir kerana dia sudah memiliki keperluan. Jelas? 8 ni, ini asnaf yang layak dapat zakat. Tanyalah balik. Dah kita penuntut ilmu ni dapat zakat hak mana? Maka adalah yang timbul. Kita ni dapat zakat sebab apa? Kita dapat zakat kerana fisabilillah. Masya Allah. Penuntut ilmu kan berjuang, Ustaz. Berjuang menuntut ilmu. Sebab tu saya tidur. Sebab keletihan berjuang. Masya Allah. Jadi, guana, menurut pendapat jumhur para ulama, penuntut ilmu zakatnya adalah atas asnaf fakir miskin. Fakir miskin.
Itu pun kalau kita baca kitab-kitab fiqh, syarat kita dapat asnaf fakir miskin ini atas jalan orang penuntut ilmu yang banyak masanya digunakan untuk ilmu lebih daripada masanya untuk benda lain. Maka wahai sekalian sahabat-sahabatku, nasihat untuk diriku sendiri. Lama ni kita dapat zakat, mitok sokmo tiap-tiap tahun zakat dengan Malaysia, dengan jabat zakat Malaysia. Ikutlah negeri ke Malaysia ke. Lepas tu orang kita nak mari sini, orang ulur-ulur. Pesan anak untuk diri anak sendiri dan itu, ittaqullah, takutlah pada Allah. Ingat Allah Ta'ala akan tanya duit zakat ni gigi di padang mahsyar. Cuba tengok balik sehari-sehari. Banyak mana waktu kita dengan ilmu dengan waktu kita tidur. Masa kita belajar dengan masa kita tidur banyak mana. Tu dah masuk lagi masa main Facebook, masa main WhatsApp, masa main tweet. Tu tak masuk lagi kaki Insta famous. Penuntut ilmu Insta famous, Masya Allah. Tidak menjadi masalah. Islam tak larang kita bermedia sosial. Cuma pesan anak untuk penuntut ilmu. Ingat molek, ni zaman kita belajar. Kalau kita guna pitih kita usaha sendiri, tak apa. Tapi kalau pitih tak ada daripada mak ayah, pitih tak ada daripada masyarakat, pitih tak ada daripada duit zakat, apatah lagi kalau budak tajaan. Terlebih utama untuk enta belajar sungguh. Sebab kalaulah ilmu tak ada asalnya fardu kifayah, bagi penuntut ilmu yang dapat duit zakat, dapat tajaan ni, jadi fardu ain. Sebab seolah-olah dia mewakili masyarakat Malaysia keluar negara untuk belajar. Tiba-tiba mari sini, tidur, jalan, makan. Tidur, jalan, makan. Tidur, jalan, makan. Time quarantine, buang jalan. Tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Balik jadi ulama. Wow. Tu bukan ulama, tu ulama. Ni kena muhasabah lah. Muhasabah untuk diri anak sendiri dan sahabat-sahabat lah. Allah. Ingat, tanggungjawab kita besar. Kita duduk Jordan ni 4 tahun je. 4 tahun ni banyak ilmu kita nak kerja. Ni bab ni pun tak selesai. Macam mana kita nak jawab dengan masyarakat? Kita duduk sini tak belajar. Balik Malaysia kira orang tanya hukum. Dokkan nak jawab ikut dam. Dokkan kita nak mengajar. Kita mengajar benda kita belajar. Kita hak belajar sungguhnya ulung askari dengan tarbiyah wataniyah. Dokkan nak buka kitab ulung askari dengan tarbiyah wataniyah. Allah. Gi ulung askari dengan tarbiyah wataniyah tu pun sebab seronok. Apa? Sebab main game perang. Main game dia PUBG tau. Jadi tahu belaka senjata-senjata. Jadi seronok lagi. Boleh tambah skill. Ittaqullah, takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa kaunihi, dan mestilah sekalian tadi tu ghaira hashimiyyin wala muttalibiyyin wala maulan lahuma. Dia syarat dia mestilah asnah-asnah zakat yang lapang tadi bukan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bukan anak cucu Nabi. Hak ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Maliki hanya mensyaratkan Bani Hashim je, Bani Muttalib tak kena. Wa yajibu isti'abul mawjudin minhum, dan mestilah meratai sekalian yang ada daripada mereka. Hak ni atas satu qaul lah. Satu qaul kata zakat ni kena beri meratai 8 asnah. Dan setiap asnah kena boleh 3 orang. Tapi hak ni pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i. Kalau kita buka dalam kitab Nailur Rajak. Nailur Rajak kata boleh kalau kita beri kepada seorang sahaja. Seorang sahaja atas satu asnah. Boleh je. Tapi hak ni atas pendapat dalam Nailur Rajak lah. Tapi kalau pemerintah kena meratai. Meratai. Baik, sambung bab haji pula. Kita kena ringkas je ni muslimat. Wa ammal hajju, dan ada pun haji. Fahuwa, maka iaitu fahuwa khamisu arkanil Islam, daripada rukun Islam yang 5. Wa huwa, maka iaitu fardun, wajib ala kulli muslimin mukallafin hurrin, setiap orang yang beriman. Orang kafir tak wajib. Timbul masalah, satu orang biasa tanya, ustaz, dah macam mana kalau orang tu dia buat haji dah,
kemudian dia murtad, na'udzubillah min zalik, dia murtad. Adakah bila dia masuk Islam dia kena ulang balik haji dia? Menurut pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak perlu ulang dah haji tadi. Mukallafin, mestilah mukallaf, yakni balik lagi berakal. Kalaulah kanak-kanak buat haji sebelum balik, maka hajinya sah, tapi wajib diulang kembali ketika dia balik, sebab tidak terangkat kewajipan terhadap dirinya. Hurrin, mestilah merdeka, hamba tidak wajib untuk haji. Wa kadzal umrah, dan jugalah begitulah juga umrah. Umrah fil umuri marratan, dan diwajibkan umrah sekali dalam seumur hidupnya. Menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, umrah ni wajib sekali seumur hidup, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka ambil daripada dalil ni, ulama dalam mazhab Syafi'i kata wajib umrah sekali dalam seumur hidup. Dia gini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pernah melakukan sekali haji selepas daripada hijrah, iaitu tahun ke-10 hijrah. Nabi pernah buat haji sekali selepas difardukan, iaitu tahun ke-10 hijrah. Adapun umrah, Nabi buat umrah 4 kali. Umrah Nabi sebanyak 4 kali. Umrah yang pertama iaitu umrah Hudaibiyah. Umrah Hudaibiyah, walaupun umrah tu tak terlaksana, dikira juga pada tahun ke-6 hijrah. Kemudian umrah qada pada tahun ke-7 hijrah. Kemudian umrah selepas daripada perang Hunain, Nabi miqat di Ji'ranah. Kemudian yang terakhir, Nabi pernah buat umrah sekali dengan Hajjatul Wada', sebab Nabi buat umrah haji qiran. Nabi buat haji qiran. Haji qiran ni buat sekali. Dah dah. Baik, sambung. Bisyarti, dan disyaratkan al-istita'ah, ada kemampuan. Ada kemampuan pada haji dan umrah. Ada kemampuan buat haji dan umrah. Tapi ginilah, nak sebut sini, bab haji, bab umrah ni bab payah sebenarnya. Dia bukan payah pada praktikal, dia payah pada teori. Dia kena praktikal baru faham. Kata ulama, ada 3 perkara dalam kitab fiqh ni, ada 3 perkara. Bab tu teori payah, praktikal mudah. Pertama, bab solat jenazah. Yang kedua, bab pengurusan jenazah, mandi mayang, payah. Bab pengurusan jenazah, mandi, kafan, tanam semua, pengurusan jenazah. Yang kedua, bab sembelihan. Yang ketiga, bab haji umrah. 3 ni pada teori memang payah, praktikal mudah je. Jadi dengarlah dulu. Kalau siapa-siapa nak faham betul, tajian lagi buat umrah ataupun haji, kita ana tunjuk. Cak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baik. Apa itu ada kemampuan? Wahia, iaitu ayyamlika ma yahtaju ilaihi, barang yang berhajat padanya, bagi ke atasnya, berhajat ke atasnya orang buat haji tu, fi safari, ketika musafirnya, ilal haji zahaban wa iyaban, iaitu dia memiliki apa yang berhajat bagi diri dia ketika musafir, dan pada perjalanan pergi haji dan perjalanan balik haji. Maksud dia, ada duit belanja, ada kenderaan, ada bekalan pergi dan balik. Ni masalah dululah, unta apa semua. Tapi ni tidak timbul isu. Yang ni kena ada duit untuk beli tiket flight lah, pergi dan balik. Wa nafaqata man talzamahu nafaqatuhu ila ruju'ihi, dan juga nafkah, dan dia memiliki nafkah yang orang yang lazim nafkah ke atasnya. Maksud mana? Dia nak pergi haji, mestilah dia tinggal duit kepada orang yang wajib nafkah ke atas dia. Contoh, dia nak pergi, dia tak bawa bini, maka dia tinggal bini dia.
maka dia kena tinggal duit belanja untuk bini dia. Contoh, dia pergi berapa bulan? 3 bulan. Maka 3 bulan ni berapa nafkah bini dia hak wajib? Contoh, kita letak sehari RM10. Sebulan jadi 300. Faham? Jadi 3 bulan 900 dia kena tinggal ke bini dia. Panjang lagi lah perbahasan. Ulama kata kalaulah bini dia tadi biasa ada hamba, kena tinggal hamba. Timbul isu kalaulah dia tak tinggal, pitih. Dia pakai gigi je. Kata para ulama, bini dia boleh ngadu kepada pemerintah. Qadi boleh sekat tok laki dia daripada pergi buat umrah ataupun haji. Kalau dia kerah nak pergi juga, pilih sama ada dia cerai bini dia ataupun tinggal duit nafkah. Ni kata para ulama. InsyaAllah kalau baca kita walak, kita akan nampak apa perbahasan ni. Wa a'malul haji, dan ada pun perbuatan haji tu. Perbuatan haji tu salasatu asya, ada 3 jenis. Arkanun wa wajibatun wa sunanun. Rukun, wajib-wajib, sunat-sunat. Dia dalam mazhab Syafi'i, pada masalah haji je dibezakan di antara rukun dengan wajib haji. Dalam masalah lain semua rukun dengan wajib benda sama. Tapi mari dalam masalah haji, ulama dalam mazhab Syafi'i membezakan di antara rukun dengan wajib. Rukun dengan makna perkara yang kalaulah kita tinggal, maka tidak akan terlepas daripada diri kita perkara tu. Adapun wajib haji, kalau kita tinggal dengan sengaja, hukum dia berdosa. Kalau tinggal dengan uzur, tak berdosa. Tapi tinggal dengan uzur ke tak uzur, kedua-duanya mewajibkan dam. Faham? Diwajibkan dam. Adapun sunat-sunat haji, hak ni sekadar untuk menyempurnakan haji sahaja, tidak memberi kesan dan tidak diwajibkan dam ketika meninggalkannya. Fal arkanul haji, maka rukun haji itu khamsatun, ada 5 perkara. Wa huwa, yang pertama, niyatu dukhuli fil haji awil umrah. Fal arkanu khamsatun, rukun haji itu 5. Al ihram, yang pertama ihram. Ihram, apa itu ihram? Niat dukhul, niat masuk haji ataupun niat masuk umrah. Dia niat haji ni ada 3 jenis. Dia ada haji tamattu', dia ada haji qiran dengan haji ifrad. Haji ifrad, apa maksud haji ifrad? Haji ifrad ni, kita masa kita niat haji tu, kita niat haji saja je. Kita niat haji saja je. Sudah buat haji, sudah buat kerja haji apa semua, kita pun buat umrah. Kita pergi buat umrah. Sudah buat kerja haji, kita niat haji saja. Lepas tu, sudah tu, kita pergi buat umrah. Kita pergi buat umrah. Maknanya kita pergi miqat, buat umrah pula. Tapi syarat dia, mestilah dalam tahun yang sama. Mesti dalam tahun yang sama. Selepas buat haji tu, tahun yang sama. Adapun haji tamattu' ni, dia buat umrah dulu baru buat haji. Dia pergi buat umrah dulu, selesai buat umrah, lepas tu dia pergi buat haji pula. Dalam waktu yang dekat. Adapun haji qiran ni, dia ihram tadi 2 lalu. Haji dan umrah sekaligus. Haji dan umrah sekaligus. Haji qiran. Inilah. Dalam mazhab Syafi'i, sunat buat haji ifrad. Baik. Tapi syarat dia mestilah umrah tu pada tahun yang sama lah. Kalaulah tidak berlaku pada tahun yang sama, ketika itu tamattu' lah hak afdal lagi. Tamattu' dengan qiran lah hak lebih afdal. Faham? Jelas dah? Tamattu' qiran. Dah pada mazhab Syafi'i, ifrad hak paling afdal. Hak kedua paling afdal tamattu'. Hak 3 qiran. Wa yustahabbu, dan disunatkan, an yaqula ma'a dhalika, berkata pada yang demikian itu, nawaitul hajja
Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ni lafaz. Sunat kita berlafaz ketika kita berihram. Yakni sunat kita masa kita niat ihram tu, kita lafaz niat kita. Niat tetap dalam hati, cuma lafaz tu sunat. Faham? Wala yasihul ihram, dan tidak sah ihram itu bil haji, tidak sah ihram haji itu illa fi ashhurihi, melainkan pada bulannya. Apa dia bulan tu? Wa hiya Syawalun wa Zulqa'dah wa ashru Zilhijjah. 3 bulan haji. 3 bulan hak kita boleh niat haji. Benda Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah. Dan akhir waktu hak boleh niat tu tulu'ul fajri lailatan nahri. Jelas dah. Ya gini, kita kena faham lah. Dia miqat ni ada 2. Dia miqat zamani dengan miqat makani. Miqat zamani ni miqat zamani bagi haji 3 ni. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Adapun miqat zamani bagi umrah bila-bila masa je. Ulama dalam mazhab Syafi'i kata kalaulah dia niat haji ketika selain daripada bulan haji, macam mana hukum dia? Ulama berkhilaf. Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ketika itu dia akan jadi umrah. Dia akan jadi perbuatan umrah. Adapun miqat makani, kita akan tengok perbahasan dia. Miqat makani. Yang tamatuk tu cuba dalam waktu tu lah, miqat zaman ni kan. Maksudnya Tamattu'. yang haji tamatuk. Ya tamattu' ni dalam waktu tu. Baik. Wa baqiyal arkan, dan juga baki daripada rukun. Al-wuquf bil Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah bermula selepas daripada zuhur 9 Zulhijjah sehingga tenggelamnya matahari pada petang tu. Syarat wukuf tadi mestilah dalam keadaan sedar, dok gila ataupun pesang. Wa tawaful ifadah, tawaf ifadah ni termasuk dalam rukun. Adapun tawaf qudum sunat. Adapun tawaf wida' hak tu wajib. Tawaf ifadah biasalah kita maklum 7 apa semua tu kayak kita kata. Wasa'yu, dan juga sa'i. Sa'i ni sah sa'i kalau kita naik kenderaan. Mana sa'i? Daripada Safa ke Marwah. Wal halqu aw at-taqsir, dan juga kita bercukur ataupun memendekkan rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai nak rambut. Yang ada daripada rambut-rambut kepala, min sya'ri ra'si. Tapi yang afdal bagi orang lelaki cukur, bagi orang puan afdal kerak je. Yalah. Jadi kesimpulan dia bukan rukun haji yang pertama ihram. Yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i. Pengarang kitab kita dak sebut satu lagi rukun, iaitu tertib. Dia mesti ada tertib. Tapi tertib dia panjang perbahasan, cuma pegang dulu ada tertib. Wa arkanul umrah, adapun rukun umrah, hiya arkanul haji, sama seperti rukun haji, illa wukuf bil Arafah, bi Arafah, melainkan wukuf di Arafah. Falaysa minha, maka dia bukan daripadanya. Wukuf di Arafah bukanlah rukun haji, bukan rukun umrah. Jadi benda rukun umrah 4 je. Ihram, tawaf, kemudian sa'i, cukur, tambah selagi benda tertib. Adapun haji jadi 6 lah. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, cukur ataupun kerak, tertib. Wa yajibu, ni nak masuk pula tentang rukun tawaf. Syarat tawaf. Ni nak terang tentang syarat tawaf. Wa yajibu lit-tawafi, dan wajib bagi tawaf itu satrul aurah, menutup aurat.
kalaulah terbuka auratnya ketika tawaf, maka sama seperti dalam semayang, dia kena tutup derah. Wa taharatul anil hadasain, dan juga suci daripada dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Biasa orang timbul semua isu, ustaz, macam mana kalau kita ni tawaf setuh orang. Ya setuh, kita kena tengok dulu, yakin ke setuh orang puang. Kalau syok tak atas, dia syok laki ke puang, maka tu ada masalah. Dia mesti yakin setuh orang puang, baru batal. Baik, dah kalau yakin setuh orang puang, mana ustaz? Ia mu'tamad mazhab Syafi'i, setuh ajnabi, dua-dua batal. Tapi di sana ada pendapat dhaif mazhab Syafi'i. Pendapat dhaif mazhab Syafi'i yang disebut dalam kitab Majmu', dia kata benda yang batal hanya yang menyentuh, yang kena setuh dak atas. Kalau ia pergi setuh kita, ia langgar kita dak atas qaul dhaif mazhab Syafi'i. Ada. Wa minan najasati, dan juga daripada sucinya daripada najis pada pakaian badan dan tempat tawaf. Wa an yakuna, dan mestilah sab'a tawafatan min fil masjid, dan juga mestilah 7 kali tawaf, 7 kali pusingan. Kalau dia syok mana 6 ke 7, maka kena ambil hak yakin. Al-yaqin la yuzalu bisyak, maka kena ambil 6. Tidak beri mudarat, yakni benar, tidak diambil syok kalau lepas tawaf. Kita sudah dah tawaf, nak pergi kat tempat sa'i, tengah nak pergi kat tempat sa'i tu mari, tadi 6 ke 7, maka kata para ulama, tak perlu dah layan syok tu, sebab selesai dah. Tapi kata para ulama, kalaulah kita tengah tawaf tadi, tapi kalaulah kita sudah tawaf nak pergi kat sa'i, kita syok 6 ke 7, kita yakin dah 7. Silap masalah mula. Masalah ni kita tak mutawalat sikit. Kita sudah tawaf, kemudian kita yakin dah 7. Tiba-tiba mari orang adil, orang hak adil, dia mari kabur ke kita, mak muat 6 tadi, maka sunat kita pergi tambah selagi, tak wajib pun. Sebab hak wajib kita ambil hak keyakinan kita ambil hak dia kabur tu sunat. Adapun kalau kita syok 6 ke 7, tiba-tiba orang hak adil kabur kita 7, tidak boleh kita ambil pendapat ni, kita kena ambil hak kita 6. Faham tak masalah ni? Kita ulang mula. Ikhwan tak jelas. Maulana kita tak jelas. Maulana penting dalam majlis ni. Kita ulang mula. Masalah, dia sudah tawaf dah. Dia yakin dah dia buat 7. Tiba-tiba mari orang adil kabur, dia baru buat 6. Maka sunat dia pergi tawaf sekali lagi, tambah 1 lagi pusingan. Tapi sebab apa sunat je? Sebab mengambil khabar orang sunat. Melainkan kalau tadi maksum baru wajib ambil lah. Maksum, kalau adil sunat je ambil. Hak wajib kita ambil hak kita. Adapun kalaulah kita tengah tawaf, kita syok 6 ke 7, maka wajib kita ambil 6, sebab al-yaqin la yuzalu bisyak. Tiba-tiba mari orang belakang kita tahu dia ni orang adil, tok guru kita, dia kata mak muat 7 dah, tidak boleh kita pegang hak dia, mesti kita selesai dengan 6 kita kot. Tidak boleh kita ambil khabar dia walaupun dia orang adil, melainkan dia orang maksum. Kalau orang maksum lainlah. Siapa maksum? Nabi je maksum. Mestilah tawaf tadi fil masjid, dalam masjid. Kalau tawaf di luar masjid maka tidak sah. Mesti dalam kawasan masjid. Atas sutuh ke teras sekali. 2 pusingan terus boh. Elok tu ulang. Berlari. Wal baitu an yasarihi, dan juga Baitullah itu, Kaabah itu di kirinya. Mestilah bahu dia ni daripada kiri. Maksud ni kalau ni Kaabah,
mesti bahu dia ni, kalaulah dia lajak lari daripada Kaabah, maka kena pusing daripada awal semula, bab putus, pusingan tu putus. Faham? Wa huwa kharijun anhu, dan mestilah Baitullah tadi di kirinya, dan mestilah dia tawaf tadi di luar daripada Kaabah. Kalau masuk dalam Kaabah maka tidak sah. Contoh dia masuk dalam Hijri Ismail, pitah ke Hijri Ismail tu tak sah. Ataupun dia masuk dalam kawasan Syazarwan. Syazarwan ni batu putih tau, hak tepi tau. Faham? Wa yajibu an yakuna, panjang gini. sikit. Wa yajibu an yakuna sa'yu, dan disyaratkan dan diwajibkan ketika sa'i. Ni nak khabar syarat wajib sa'i pula. Syarat sa'i. Sab'an, mestilah 7 pusingan. 7 gi dan 7 balik. 7 gi 7 balik. 1 dikira Safa Marwah. Safa sekali, Marwah ke Safa sekali. Jadi Safa balik ke Safa mula 2 kali. Faham tak? 7. Jadi mula di Safa, berakhir di Marwah. Wa ba'da tawaf, syarat kedua mestilah selepas daripada tawaf. Kalau dia sa'i dulu baru tawaf, maka tawaf saja sah, sa'i tidak sah. Wa an yabda'a, dan dimulakan bis Safa, pada Safa, wa yakhtima bil Marwah, dan disudahkan di Marwah. Ni panjang lagi lah perbahasan kita ringkas je. Kat sejam belok tak ada suara dah. Lah dah. Wajibatul haji, dan wajib haji. Yes, dalam kitab kita ni dia sebut wajib haji je, wajib umrah dia tak sebut. Wajib umrah 2 je. Ni ada dalam kitab. Wajib umrah 2. Pertama, ihram di miqat, sama seperti haji, ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Tu je 2 perkara wajib umrah. Adapun wajib haji ni kita nak masuk. Wa wajibatul haji, dan wajib haji itu ihramu minal miqat. Ihram di miqat. Kita sebut dah. Miqat ada 2. Miqat zamani dengan miqat makani. Miqat zamani bagi haji 3 bulan. Mana? Syawal, Zulkaidah, 10 Zulhijjah. Adapun zamani bagi umrah selama-lamanya, tak ada hak. Adapun miqat makani ni makan, yakni tempat. Ya, miqat makani bagi orang wa umrah, dia mesti keluar daripada tanah haram. Tu bagi orang wa umrah. Adapun bagi orang nak buat haji, mana-mana kawasan dalam tanah haram, mana-mana kawasan dalam kota Mekah. Dan afdal dia niat tu masa dia tubik daripada rumah dia. Hak tu bagi ahli haji, ahli Mekah. Adapun orang yang datang luar daripada Mekah, maka dia ada 5 tempat. Mana 5 tempat? Yang pertama dipanggil Zuhulaifah, ataupun ni dipanggil Bir Ali. Zuhulaifah ataupun Bir Ali. Ni orang daripada bumi, orang daripada Madinah. Yang kedua, Juhfah iaitu orang daripada Syam, Mesir, Maghribi dan Afrika. Dia mari daripada tu. Yang ketiga yang Lam, iaitu daripada Yaman. Yang kelima Qarnu Manazil bagi ahli Hijaz dan juga ahli Najd. Yang kelima Zatul Iraq bagi ahli Iraq. Jelas dah. Qarnu Manazil ni satu tempat yang besar sebenarnya, kerana banyak sejarah dalam tu. Nabi temu dengan kumpulan jin pun di Qarnu Manazil. Wal mabitul bi Muzdalifati lailatan nahri, dan juga mabit di Muzdalifah malam hari raya. Wal mabitu, dan bermalam layaliyat tashriqi bil Mina, dan juga bermalam 3 malam hari tasyrik di Mina. War ramyu, dan melontar. Melontar mana ni? Melontar pada hari Aqabah dan juga melontar 3 hari tasyrik.
Melontar hari Aqabah iaitu 10 Zulhijjah. Kena melontar pada Jamrah Aqabah, jamrah hak paling besar, Jamratul Kubra, hak ngelah saja. Ada pun 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 kena start daripada Sughra, Wusta dengan Kubra. Jadi syarat dia panjang lah, syarat dia panjang. Hak tu kita dalam kitab Mutawalat lagi kita sebut. Wa tawaful wada' dan juga tawaf wada'. Tawaf wada' wajib ketika umrah dan ketika haji di sisi jumhur mazhab. Melainkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata sunat je. Wa amma sunanu dan ada pun sunat-sunatnya. Fa kullu ma siwal arkanil wajibat. Barang yang selain daripada rukun dan wajib-wajib. Contoh macam tawaf qudum sunat. Lagi 2 rakaat lepas tawaf sunat, talbiyah sunat. Ni semua sunat. Kalau kita tinggal hilang fadilat dia. Faman taraka ruknan, siapa tinggal rukun, lam yasihha, tidak sah hajjuhu, tidak sah hajinya. Wala yahillu, tidak jadi halal min ihramihi hatta ya'tiya bihi, sehingga dia datangkan apa hak dia tinggalkan tu. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, tidak akan dapat ditampal, tidak dapat diganti dengan darah. Maksudnya tidak dapat diganti dengan kita korbankan binatang, wala ghairuhu, dan juga tidak selain daripadanya. Wa thalathatun minal arkani, dan juga 3 perkara daripada rukun tu la tafutuhu madama hayyan, selagi mana kita hidup. Wa hiya tawaf wa sa'i wal halqu. Wa man taraka syai'an minal wajibat, siapa yang tinggal daripada perkara-perkara wajib, sahha hajjuhu, sah hajinya. Wa lazimahu damun, tapi wajib ke atasnya dam. Tinggal tawaf, tinggal mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, ataupun tinggal melontar, ataupun tinggal tawaf wida', maka kena bayar dam. Dam tu insya-Allah dalam kitab-kitab Mutawalat disebut. Wa alaihi ismun illam yu'zar, dan dia berdosa kalaulah ia tinggal tu dengan sengaja, tanpa uzur. Kalau ada uzur maka tidak berdosa. Wa man taraka syai'an, siapa yang hak tinggal minas sunani, daripada sunat-sunat, fala syai'a alaihi, maka tidak apa atas dia. Lakin tafutuhu al-fadilah, hilang ke atasnya fadilat-fadilat yang besar. Wa yahrumu, dan haram, kita baca ni putih. Sejam muslim-muslimat. Suara pun tak pernah tubiah. Wa yahrumu, dan diharamkan satrul ra'si lirrajuli, haram menutup kepala bagi orang lelaki, sama ada dengan kepiah ke, dengan topi ke, dengan kain ke. Adapun kalau dia duduk bawah kemah, tu tak apa. Berteduh di bawah pokok, tu tak apa. Pakai serban, pakai topi, tak boleh lah ke. Wa wajhi al-mar'ah, dan haram menutup muka bagi orang puan. Orang puan tak boleh tutup muka. Pakai niqab, tak boleh, kena buka. Walaupun tak boleh tutup, tapi kena jaga muka daripada ajnabi. Kena jaga. Al-muhrimaini aw ba'dihima wa izalatu zuhri. Al-muhrimaini aw ba'dihima, ataupun sebahagian daripadanya, yakni ihram haji ke ihram umrah ke sama je. Wa izalatu zufur, dan juga menghilangkan akan kuku, sama ada kuku kaki ataupun kuku tangan, dipotong ataupun sebagainya, tak boleh. Wa sya'ru, dan juga rambut, tidak boleh kerak rambut. Ada pun masalah kalau cabut sendiri, hak tu ada berlaku khilaf di kalangan para ulama. Wadahnu, dan juga meminyakkan rambut. Wadahnu sya'ri ra'si wal lihyaini, meminyakkan rambut kepala dan rambut janggut. Hak ni ada khilaf lah pula. Kalau bulu-bulu lain macam ni, bulu-bulu lain, hak ni berlaku khilaf yang besar. Contoh kita minyak misal dia, minyak ni bulu kening tebal dah. Gua ni hak tu ada khilaf. Ada ulama antara Syekh Zakaria Al-Ansari, dia kata kekal haram. Ada ulama kata tak ada masalah, hak haramnya 2 ni je. Ada ulama kata apa hak bersambung dengan janggut je tak boleh. Tu lah perbahasan kayak gini dalam kita Mutawalat kita sebut. Mana ni? Wat
tatyibu jami'il badan, dan juga meminyakkan rambut. Mewangikan badan. Dan mewangikan badan juga haram, iaitu memakai wangian pada pakaian badan zahir dan badan batin. Haram lagi. Wa yahrumul aqdun nikah, dan haram akad nikah. Ya, akad nikah termasuk haram. Dia jadi halal akad nikah ni lepas tahallul sani. Dia tahallul ada dua, tahallul sani dengan tahallul awal. Tahallul awal kita buat dua perkara daripada tiga perkara, iaitu kata para ulama, kita tawaf ifadah, melontar jamrah aqabah, dan juga bercukur. Buat dua perkara daripada tiga ni. Tawaf ifadah, cukur, ataupun melontar aqabah pada hari 10 Zulhijjah. Bukan melontar pada hari tasyri'ah. Buat dua perkara daripada tiga ni, maka kata para ulama, dia sudah tahallul awal. Buat selesai ketiga-tiga ni, baru tahallul sani. Dia nak tutup kepala, nak pakai minyak wangi, nak buka ihram, lepas tahallul awal boleh dah. Ada pun nak akad nikah lepas tahallul sani. Lepas tahallul sani baru boleh akad nikah. Dia maksud akad nikah di sini sama ada dia nikah ataupun dia menikahkan orang. Tak boleh. Dia nikah ataupun dia menikahkan orang, tidak boleh. Ada pun masalah kalau ia rujuk, hak tu berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata boleh tapi makruh. Tapi harus kita meminang dan jadi saksi. Wal jima' wa muqaddimatuha, dan juga jima' dan juga muqaddimah jima' pun tak boleh. Cium, peluk, start hak pelik-pelik tu. Betul. Wa itlafu kulli hayawanin barriyin, dan juga memburu setiap haiwan yang barri, wahsyiyin ma'kulin, yang hidup di atas bumi, yang dia ni liar, yang boleh dimakan. Kalau wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan juga perempuan seperti lelaki dalam perkara-perkara yang diharamkan. Besar tu. Tiha. Kita sambung esok insya-Allah. Esok bab tasawuf khatam esok. Esok khatam insya-Allah. Ada soalan dia? Ada soalan ke? Soalan biasa dah lah. Tik. Mana soalan? Kalau kita mati sebelum Ramadan, wajib mati sebelum Ramadan tak wajib. Bahkan kalau mati sebelum hari raya Aidilfitri tak wajib. Contoh dia mati 30 Ramadan, dak hidup sekejap pada malam 1 Syawal, maka tak wajib zakat fitrah. So, kenapa keluarga Nabi tak layak dapat zakat? Sebab Nabi disebut dalam nas yang sahih, Nabi sebut benda tu. Nabi kata tidak boleh terima, Bani Hashim dengan Bani Muttalib ni tidak boleh terima duit zakat. Waktu boleh tengoklah. Kita pegang pada hukum, bukan pada hikmah semata-mata. Ada soalan? Tak ada soalan. Kita berehatlah dulu. Soalan tu tulislah. Kita akan jawab esok. Hari ni letih lah. Yelah dah. Dan pesanan penaja, Presiden MPMJ pun ada, Esko BKI, Mudir Darul Ihsan pun ada. Pesan hari ni boleh tu beli barang di Jordan, tapi jagalah keselamatan, jaga kesihatan, beli dengan baik, jangan berebut-rebut. Lepas beli-beli tu boleh hantarlah ke rumah ni sikit-sikit. Jelas dah. Wallahu a'lam. Kita jumpa esok insya-Allah. Esok kita khatam. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi